Dia daripada JP9S mendapatkan mata seri pada sebelumnya. Harapnya mereka mahu mendapatkan kemenangan bersih kepada pasukan Vampire X Reapers. Ya benar, sebenarnya Vampire X Reapers mengalami sedikit kesukaran apabila di game yang pertama mereka ditekan seawal minit yang ketiga atau keempat tak silap saya, dimunculnya turtle yang pertama. So itu akan jadi satu permasalahan untuk mereka. Mereka dah tak boleh nak buat apa-apa. So mereka terpaksa untuk merelakan satu poin mereka pergi ke tangan pasukan JP9S. Dan inilah dia itemization yang telah pun disiapkan oleh kedua pasukan. Ya, kalau kita lihat daripada itemize kedua pasukan, memang sangat ketara perbezaannya di antara Hux Eldino yang menggunakan Bruno dan juga Drillny yang menggunakan Cloud. Hux Eldino telah pun menyiapkan kesemua item yang diperlukan nak dibandingkan dengan Cloud oleh Vampire X Reapers, dan juga perbezaan gol tidak perlu dikatakan. Jauh beza dia di antara kedua marksman ini, menyebabkan dari situ kita dah tahu memang daripada segi team fight Vampire X Reapers kekurangan firepower yang boleh dikeluarkan. Ya, mereka ada frontline yang bagus. Mereka ada Katni, mereka ada Kingmin, mereka ada Mochi. Tapi semua tu tak memberi makna apa-apa langsung kalau damage yang dapat ditadah tidak sama ratio dia dengan damage yang boleh dikeluarkan, terutama sekali di real ni. Jadi untuk pasukan JP9S, inilah peluang mereka untuk mereka terus habiskan game ni seawal 14 minit dengan Hux El Nino dengan langsung tiada sebarang kematian dan juga gol yang terbanyak di dalam tim mereka. Dan sekarang kita akan lihat post game stat yang seterusnya, iaitu damage dealt di antara kedua pasukan. Ya, seperti saya katakan, manakala dia pun telah menyiapkan item sepenuhnya. Saya rasa dia sahaja yang menyiapkan item penuh. Yang lain masih lagi, yang lain ada lagi macam satu ataupun dua item yang boleh disiapkan. Dia mengeluarkan damage terbanyak kepada ahli pasukan Vampire X Reapers, dan manakala dia selalu ada di dalam team fight, tak seperti yang kita lihat untuk The Real ni. Okey, comparison The Real ni dan juga Hux El Nino, dia kurang berada di dalam team fight dibandingkan kill participation 81 menentang 51. Kita dah nampak dah macam mana tim tu mula melakukan rotasi sekitar kawasan yang ketiadaan drill ni. Maknanya okey, drill ni tak ada, kita fight. Kalau drill ni ada, kita relax dulu, tengok dia item siapa. Okey, item drill ni tak siap, okey, kita fight. Kalau drill ni dah ada item, dah masuk dengan tim sekarang, okey, kita respect damage dia orang dulu, kita ambil lot. Itu yang berlaku ada pasukan JP9S terhadap pasukan Vampire X Reapers. Dan sekarang kita tengok pula damage taken di antara kedua-dua pasukan. Terpaling tinggi adalah daripada Zaidan. Ini yang kita mahukan. Seperti apa saya katakan, kerana damage taken daripada pasukan JP9S sama dengan bukan sama, lebih kurang ataupun sama rasionya dengan damage yang dikeluarkan. Maknanya kalau aku ambil 1000 damage ataupun 2000 damage contoh kan, aku mau damage yang keluar kepada pahlawan ada sebanyak 2000 ataupun 3000 lebih daripada damage yang diambilkan. Daripada situ kita dapat lihat bagaimana Zaidan memang memainkan peranan penting untuk menandai damage yang ada bersama juga dengan Salma. Tapi Salma kita cakap dia ada crowd control yang besar. Zaidan pun ada crowd control yang besar, tapi tertumpu kepada seorang saja, iaitu Kingmin. Jadi sebab tu kita lihat bagaimana Kingmin damage dia kurang diambil, sebab bila team fight berlaku dia ada dalam perut Daytona. Ya betul. Betul ya, tu setuju. Macam mana nak pergi berikan damage ataupun dia baru nak masuk terkena pula telan daripada Zaidan sebenarnya. Dan ini dia damage to tower. Tidak dinafikan lagi, memang khas El Nino. 34,000 damage turret dia. Sebab kita tahu dia lah orang kata setiap kali turret je muka Bruno. Setiap kali pushing je mesti akan muka dia akan terpampang untuk penjatuhan turret tersebut. Tapi tidak lupakan juga dengan drill ni yang 3522, dia seorang saja yang mampu untuk mencebis sedikit turret yang ada daripada pasukan JP9S. Ya, sebab sedikit itu adalah kerana dia diasak kemas oleh satu, memang dia nak match up dengan Hux El Nino pun agak sukar, manakala range dia lagi jauh. Ya betul, drill ni ada battle mirror image, tapi pada awal game hanya sekadar dia, sebab dia ada tembak laju saja, damage tak ada. Berbeza dengan apa yang Hux El Nino ada, dia
ada passive critical strike kepada pihak lawan. Itu membuatkan dia lagi mempunyai offensive power daripada Cloud pada awal game. Dan sekarang tidak total heal di antara kedua-dua pasukan. Agak menakjubkan kerana Faramis mempunyai total heal yang lagi besar berbanding dengan Rafaela. Saya rasa itu pun memang kita dapat mendugakan kerana dia dengan penggunaan Netherrealm sememangnya membantu untuk ahli pasukan dia survive dengan lebih lama, dan pada masa yang sama dia dapat pasif daripada heal yang dia kutip op dia untuk membolehkan dia heal dan juga survive dengan lebih lama dalam team. Ya benar. Tapi tidak lupakan juga dengan Zailai Nina, orang kata dia walaupun tak boleh taruh depan, tapi dia boleh untuk bantu rakan sepasukannya untuk heal, untuk tambahkan nyawa mereka, untuk sustain lebih lama dalam satu lagi team fight. Tapi tidak lupakan juga Zaidan pun lebih kurang juga. Dia kalau nampak dia Phaedrine akan terus masuk dalam mulut seperti awak kata. Tapi ini dia untuk kita punya key player Haz El Nino. Dah ada dua title sebenarnya, dapatkan Rich Guy dan juga The Carry. Dengan Rich Guy 820 gold per minute, manakala The Carry damage yang dikeluarkan 61,000 berbanding dengan pasukan lawannya. Tapi Zaidan sandbag yang begitu kemas ditujukan dengan 118,000 damage yang diterima, dan the best wingman jatuh ke tangan Sanmar dengan 10 assist yang mampu jadi. Ya, dan inilah dia tuan-tuan dan puan MVP pada game yang pertama jatuh kepada Haz El Nino dengan 603 kill participation 82%, DPM 4135, damage taken per minute 2,700 dan gold per minute 820 dengan menggunakan emblem assassin dan juga skill purify untuk menyelamatkan diri. Anda kata dia terperangkap oleh pihak lawan, manakala enemy menggunakan Guinevere. Purify adalah main keperanan yang sangat-sangat penting, dan juga dia berjaya melakukan itemization yang sangat-sangat mengikut peraturan waktu team fight berlangsung. Mana pada awal game dia tahu dia perlukan critical strike dan juga lifesteal daripada item, jadi menjaga Haz Claw, kemudian dia teruskan dengan Berserker Fury, dan ketiga dia teruskan dengan Malefic Fury, Malefic Roar untuk menghentikan serangan daripada pihak lawan. Dan kita pergi kepada highlight ini dibawakan oleh Hotlink. Ya, pada awal ini kalau kita lihat memang pasukan Vampire Asri cuba untuk menunjukkan taring mereka yang mereka ada Faramis, membolehkan pasukan mereka menggunakan kekal altar kira sangat-sangat memerlukan. Jadi dari situ Entropy dia dah mula faham Netherrealm sangat-sangat menjengkelkan. Jadi itulah skill yang patut diambil untuk membolehkan ahli pasukan dia memberi counter kepada Vampire Reapers. Apa yang perlu mereka lakukan adalah Haz El Nino waktu ni dia tak ada langsung sebarang kematian, dan item dia pun dah cukup sakit. Dia akan mencongkel nyawa pihak lawan di bahagian belakang untuk memastikan Mochi tengok, oh nyawa ahli pasukan aku dah nak mati. Dia terus membukakan Netherrealm. Daripada situ, itu adalah sign untuk Entropy menggunakan IMU dan membuka Netherrealm selepas Mochi menggunakan antara pasukan JP9ers dan juga Vampire Reapers. Yap, dan kita lihat bagaimana Logan telah memunyakan Hunter Strike dan siapkan Sea of Halberd dan juga menyiapkan Bloodlust Act yang membantu dia untuk survive dalam team fight ataupun 1v1 dengan lebih lama. Tapi apa yang menarik adalah dengan penggunaan si Halberd terhadap ahli pasukan, terutama sekali untuk menghentikan Haz El Nino dan juga Zaidan. Sebab kita tahu healing daripada kedua-dua hero ni memang sangat-sangat besar. Dan juga Sanmar, tiga orang mempunyai healing yang sangat-sangat besar. Tapi Logan boleh saja melenyapkan Entropy, boleh menyiapkan El Nino, boleh juga mengunci Zaidan dengan mudah dengan item ini. Ada si Halberd, Bloodlust Act dan juga Hunter Strike. Daripada yang lain itu hanya sekadar survivability dia untuk berlegar-legar di atas map Land of Dawn. Dan yang menarik adalah dia langsung tidak menukar kasut dia. Yang itu yang menarik kan, sebab kalau dia tukar kasut dia, mungkin susah untuk dia berlari-lari pergi ke atas, pergi ke bawah, tangkap orang dalam keadaan tak perasan. Tapi sebab dia simpan kasut dia hingga ke akhir yang membolehkan dia melakukan makro yang cantik di atas pentas Land of Dawn. Ya benar, dan ini ada damage yang dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan. Sepertinya Mochi, saya panggil Mochi. Tapi damage yang dikeluarkan 110,000. Ini menandakan dia hero yang betul-betul menjengkelkan di kawasan hadapan dengan adanya ultimate yang boleh digunakan pakai Terrified
sangat-sangat mengena kepada pemain-pemain daripada pasukan JP Niners. Tapi tidak lupakan juga, walaupun mereka pasukan JP Niners ini ada momentum mereka di fasa lagi, tapi dengan satu war yang terakhir saja menggagalkan pula niat mereka untuk menyapu bersih kemenangan. Dan kita lihat juga pada Hearts El Nino, 110,000 juga damage yang dikeluarkan oleh marksman. So maksudnya mid laner daripada pasukan Vampire Strippers lebih kurang juga sama damage yang ditunjukkan oleh marksman daripada pasukan JP Niners. Ya, tapi kalau kita lihat daripada total damage yang dikeluarkan oleh pasukan Vampire Strippers memang nampak jauh lagi besar daripada pasukan JP Niners yang hanya tertumpu kepada Hearts El Nino. Sebab kalau silap saya, Logan dan juga Kin Min damage dia lagi besar daripada Sanmar. Dan kalau kita lihat daripada damage taken daripada kedua-dua pasukan, memang tidak dinafikan lagi. Zaidan memang antara hero yang akan menadah damage terpaling besar, memandangkan dia akan pergi ke bahagian hadapan dengan menggunakan Welcome Daytona. Jadi dia dah memang tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Itu dia jadi macam batu kat situ yang hanya sekadar menadah damage dengan harapan dia boleh meludahkan balik hero yang dia tangkapkan. Dan seterusnya adalah Minotaur memainkan peranan sangat-sangat penting untuk ahli pasukan dia kekal dengan lebih lama. Dan seterusnya kita akan lihat damage terhadap tower dan kedua-dua pasukan Logan. Inilah total compound. First time saya tengok sepanjang 2 hari saya berada di sini, first time saya tengok EXP lane damage sama dengan damage marksman terhadap turret pihak lawan. Ya benar, 11,000 damage to tower yang menyebabkan ada 2 hero yang boleh melakukan split pushing, iaitu Logan bersama-sama dengan Verity Kimchi. Sebab apa? Verity Kimchi sebagai goal laner, manakala Logan sebenarnya dia daripada tadi lagi kita perhati dia ada di kawasan berlainan, cuba untuk dapatkan turret demi turret oleh pasukan berwarna merah. Tapi daripada total heal tidak dinafikan juga, seperti yang kita katakan, Barat dan juga Minotaur, 2 hero yang mempunyai heal yang tertinggi. Sebenarnya berbeza berapa ratus je kedua-dua hero yang saya sebutkan sebentar tadi. Ya, betul. Tapi apa yang menarik adalah Logan hampir menyamai total heal daripada Sanmar. Itu yang mengejutkan sebab kita faham Sanmar dapat heal dia daripada passive dia untuk mendapatkan Firaga armor dia. Ya, saya boleh faham. Tapi untuk Logan, dia tak ada kebolehan itu. Tapi yang dia boleh lakukan adalah mendapatkan heal yang banyak daripada Bloodlust Axe kepada diri dia dengan damage yang cukup besar. Dia tak ada skill spell vapor, hanya daripada item saja. Manakala Sanmar ada kelebihan daripada passive dia. Jadi itu perkara yang menarik untuk Logan. Bagaimana dia boleh kekal aktif lebih lama dalam Land of Dawn daripada heal yang boleh dia generate sendiri daripada item saja, bukan daripada diri preset passive dia sendiri. Dan sekarang kita akan lihat key player dalam game yang kedua ini, Kegbin, Rishka 765. Mochi The Carry dengan damage 110,000, manakala Zaidan megang 2 key player untuk game kali ini. Sangbat terbanyak damage taken 240,000 dan juga assist sebanyak 14. Ya benar, assist yang tunjukkan tidak dinafikan lagi. Sebab seperti yang awak katalah, dia menggigit hero yang penting. Masuk dalam perut dia, ludahkan semula, mengharapkan rakan sepasukannya untuk masuk memberikan bantuan. Sebab itulah dia adalah hero yang boleh dikatakan menerima damage yang begitu banyak daripada Vampire Strippers. Dan sekali lagi berjaya juga untuk mendapatkan 14 assist yang mampu untuk dia catatkan dalam game yang kedua antara berhadapan dengan Vampire Strippers. Tapi apa yang dinanti-nantikan oleh semua penonton kita, iaitu MVP di antara game yang kedua jatuh ke tangan Logan. Logan dengan KDA 733 kill, participation 71%, 3,000 damage per minute dan juga damage taken per minute 3,900 dan goal per minute 682. Yang saya katakan kenapa goal per minute dia sikit, sebab dia memainkan peranan yang penting di fasa mid game ke late game. Tidak faham, dia dah dapat item dia nak. Apa yang dilakukan adalah dia mendapatkan objektif lain daripada segi tower dan juga mengganggu rentak pihak lawan. Ya benar, tapi lihatkan senyuman dia. Dia memberikan kita satu sinar juga untuk senyum. Dia memberikan ceria di kita dalam meja caster ni. Tapi daripada segi itemization pun saya rasa telah disiapkan semua itemization. So ini akan membuatkan dia lebih-lebih berkuasa dengan Arden Sea Helper, dengan Arden Blooded Axe, Hunter Strike. 3 item orang kata damage yang terbesar boleh tunjukkan oleh Pakuto di di pertengahan game sampailah ke late game. Tapi sedikit sebanyak mereka walaupun terkena
orang kata impact yang begitu besar daripada JP Niners, tapi mereka mampu untuk membiarkan saja Logan di kawasan hadapan untuk menjatuhkan hero yang penting. Seperti yang kita lihatkan kat sini, yang mana pasukan JP Niners di awal game lagi double kill yang berjaya untuk ditunjukkan. Ini menandakan bahawasanya pasukan JP Niner mampu untuk membenamkan pasukan Vampire Reapers, tapi dengan satu kesalahan mereka terus membenamkan pula harapan mereka. Ya, saya bukan kata itu satu kesalahan untuk pasukan JP Niners sebenarnya, sebab memang pada awalnya memang JP Niners tengok mendominasi pasukan Vampire Reapers hingga 11 kill berbalas dengan 4, dan pada akhir game dia berjaya mendapatkan 20 kill. Tapi dari sini saja waktu yang Vampire Reapers mahukan, Logan menunjukkannya sebaliknya, menghentikan pasukan JP dan menampilkan lot. Daripada situ Vampire Reapers kata apa? Terutama skill Logan kata apa? Okey, aku boleh kacau diorang dengan harapan ahli pasukan aku boleh follow up dengan apa yang cuba aku lakukan. So instead of Kingmin melakukan posisi flanking yang kita pun sedia mahu sebab ada Lancelot boleh dash masuk ke luar belakang, betul? Ya, Tapi betul. apa yang berlaku? Dia tukar posisi tu. Kingmin berada kat depan, tak ada damage apa yang ada, dan juga Logan yang melakukan flanking. Dan sekarang kita lihat standing regular season untuk Challenger Conference di tangga teratas tim KYG yang berjaya mendapatkan 2 kemenangan 4 mata. Penang Academy mendapatkan 1 kemenangan dan 1 seri dengan 3 mata. Berikut untuk pasukan Axis Alien berkongsi tempat dengan Miracle Gaming 2 mata dengan 1 kemenangan. Mereka pasukan DX Origin dengan Vampire Reapers akhirnya naik daripada tangga ke-8 pergi ke tangga ke-5 berkongsi dengan DX Origin dengan 1 mata. Mereka untuk Kelantan dan MSL X UKM Aero tidak bernasib baik lagi pada 2 hari lepas, dan harapnya pada hari ini mereka dapat mengubah sesuatu, terutama sekali untuk pasukan UKM Aero yang Kelantan dan Aero mendapatkan 0 mata. Ya, tapi ini bergantung kepada UKM Aero. Adakah di game yang terakhir berjaya ataupun tidak mereka mencari balik point mereka dan terus saja pergi ke top 4 yang ada. Tapi dia Affiliate Conference daripada regular season punya standing. Kita masih lagi melihat Honda Syndicate di tempat yang pertama dengan 3 mata dan juga 1 kemenangan dan 1 lagi seri. Tidak lagi 1 kemenangan dan 1 kekalahan membuatkan dia berjaya untuk dapatkan 2 mata berkongsi tempat dengan JP Niners. Manakala Barracuda Beta dapatkan 1 poin di tempat keempat berkongsi juga tempat dengan MV Dream Esports dengan 1 mata saja yang berjaya untuk dicari, dengan dua-duanya dalam orang kata seri di tim Hak Rookies dan juga RSG Synergy di tempat yang ke-6 setelah kekalahan mereka untuk kali yang pertama. Ya, saya rasa untuk tim Haruki dan RSG Synergy mereka perlu step up the game untuk berada di tangga 4 teratas. Untuk MV Dream Esports saya rasa sedikit kurang bernasib baik mungkin daripada segi kill participation take kedua lepas